Kalau hampa tonton filem ni nanti, hampa takkan perasan apa maksud tersirat di sebalik naratif penceritaan filem ni. Sampailah ada satu babak tu, dia gariskan satu persatu dalam dialog dia untuk menjelaskan apa maksud tersirat dalam filem Merewang Keluarga Pak Awang. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don. So hari ni kita nak sembang tentang filem Merewang Keluarga Pak Awang yang ditayangkan di Astro First. Jadi kalau hampa nak tonton, hampa boleh pergi tonton langgan dekat Astro First. Filem ni merupakan filem pertama arahan Adlin Aman Ramli. Directorial debut dia lah. Diterajui oleh Zizan Razak, Adriana Adnan, Sabri Yunus, Imelda Rosemilla, Fabian Lu dan ramai lagi. Filem ni mengisahkan tentang Pak Awang, lakonan Sabri Yunus yang nak buat majlis perkahwinan besar-besaran untuk anak perempuan bongsu dia bernama Usu, lakonan Adriana Adnan. Tetapi pada masa yang sama, ada seorang lelaki ni bernama Dol, lakonan Zizan Razak, yang pura-pura nak tolong untuk melancarkan majlis ni, tapi pada masa yang sama dia hanyalah nak sabotage sebab dia ni adalah ex kepada Usu. Sebelum aku go into detail, aku nak bagi tahu secara overall dulu lah. Overall filem ni adalah sebuah filem komedi ringan yang terlalu ringan, tak konsisten dalam dia punya filmmaking teknik, tetapi masih lagi boleh dinikmati oleh family yang nak tonton sebuah filem yang santai dan relax. So first, jom kita sembang pasal komedi. Komedi dalam filem ni macam yang aku cakap tadi, ianya adalah sebuah filem komedi ringan. Dan waktu aku tonton ni, aku rasa macam ada punchline dia yang kena, ada yang aku gelak pasal dia punya karakter, dan ada yang aku rasa macam went over our head. Maksudnya dia punya komedi tu tak sampai. And most of the time yang sampai adalah kerana karakter dalam filem ni ataupun sebab adlib yang dibuat oleh karakter tu sendiri. Aku pun tak expect lawak yang macam ditulis dengan begitu baik atau genius ke apa, tak ada. Tapi aku kalau boleh nak something yang bukan bergantung kepada adlib dan juga karakter itu sendirilah. Untuk penceritaan pula, aku personally lah, aku rasa lebih baik kalau filem ni dia hanyalah melalui point of view Usu saja. Usu saja yang narrate keseluruhan cerita, isi hati pun tunjukkan daripada Usu saja. Tak ada orang lain tak payah kacau. Kalau ada suara hati, kalau ada break the fourth wall pun semua tu daripada Usu. Dia tak perlu nak ada tiba-tiba macam suara hati si Dol tu apa semua. Ya, aku tahu tu nak tunjukkan yang Dol ni kaki perempuan, dia usia je perempuan yang mana-mana mai. Tapi dia lebih cantik kalau Usu sendiri yang describe semua benda tu, Usu sendiri yang jelaskan watak itu, watak ini dan watak yang lain-lain lah. Semuanya mai daripada Usu. Aku rasa penceritaan akan lebih nampak smooth kalau ianya hanyalah melalui seorang saja point of view. Dari segi sinematografi pula, aku rasa ada shot yang macam beautifully done. Macam contoh waktu Dol kena marah dengan Pak Awang, kemudian lighting dekat belakang bertukar, dia punya FPV shot, dia punya extreme close up. Ada beberapa shot yang memang cantik dia ambil, tapi ada yang macam aku rasa dia nak buat one take tapi tak jadi ataupun mungkin dipotong oleh editor, aku tak tahu. But nampak lah kat situ sebab dia banyak pergerakan tau, dia nak buat macam one shot saja tapi macam terpotong pula. Dan ada beberapa shot yang aku rasa macam tak disetup dengan elok sebab aku nampak macam ada yang tak cukup lighting pun ada. Untuk suntingan, yang ni pun mix, yang ni pun ada editor dia, ada yang edit beberapa scene tu cantik, elok, kemah, tapi ada yang beberapa yang macam cacang maba, macam conversation antara dua orang. Dialog tu main daripada satu orang je, tapi dia punya cut back and forth tu nak tunjuk muka kedua-dua pihak tu macam terlalu banyak, macam tak perlu pun ada. Tapi ada pula yang dialog involve dua orang, dia potong dengan cantik, macam ada dua editor kot. Tak salah kalau nak buat dua editor, tapi make sure sekepala lah ya, bagi nampak the whole film tu dipotong dengan elok. And ada banyak kali yang nampak macam dia nak buat fast forward punya style tau. Fast forward punya style ni nampak macam kartun lah. Of course lah ni filem komedi kan, tapi fast forward ni selalunya orang guna untuk macam dalam satu babak tu dia nak cakap yang masa berlalu dengan begitu pantah. Yang tu kita buat fast forward. Boleh lah nak buat macam versi kartun, tapi macam dia buat tak bersebab dalam ni tau. Dia hanya macam nak cepatkan sebab dia nampak macam shot tu terlalu lama. Mungkin lah. Also part coloring, yang ni aku tak sure sama ada mata aku ke macam mana, tapi aku nampak macam, aku tak boleh kata screen tau sebab dia nampak color tu one part smooth, tapi one part tu macam terlalu harsh. Ada banyak kali terjadi dia macam color dia lari sikit. Aku tak sure lah kalau hampa yang dah tonton, hampa pandangan hampa ada tak? Hampa perasan tak benda ni ataupun mungkin ianya hanyalah daripada mata aku saja? So drop down your comment down below. So kalau kita nak berbalik kepada maksud tersirat dalam filem ni, kalau hampa perasan, filem ni bagi aku adalah sebuah satira yang nak menggambarkan tentang politik yang berlaku di Malaysia ni. Kita ada
seorang lelaki bernama Dol yang sentiasa pakai baju batik daripada pagi sampai malam. Malam waktu dia jumpa kru dia pun dia pakai baju batik. Dia mai dengan niat nak tolong Pak Awang, tapi pada masa yang sama dia cuba sabotaj sebab dia ada agenda dia yang sendiri. So Dol ni boleh kita gambarkan sebagai ahli politician ataupun kerajaan lah, semata-mata sebab pakai baju batik. Usu pula adalah dia punya kemahuan, benda yang dia nak atau kuasa lah. Jadi untuk dia dapatkan usu, dia kena ambil hati Pak Awang, dan Pak Awang ni merupakan rakyat dalam filem ni. Sebab Pak Awang ni bila orang dah tolong dia apa semua, of course lah kita akan bersangka baik. Kita nak bersangka buruk pun dengan orang, kita tak boleh. Sebab apa, dia tolong kita banyak, tak mungkin lah kan kita tak ada doubt, faham tak? Kita bagi dekat dia benefit of the doubt. Tapi bila kita disajikan satu persatu kebenaran oleh orang sekeliling kita, dan barulah kita dah tak jadi buta. Itulah yang macam dalam dialog usu, ada di antara kita yang buta, tak nampak. Memanglah kita dia tolong kita banyak, tapi dia pun ada agenda dia yang tersendiri. Dan majlis perkahwinan dalam filem ni pula nak menggambarkan sebuah hubungan yang terbina atas dasar kerjasama dan kepercayaan, tetapi dikhianati atas dasar kemahuan dan nafsu. Begitulah dia apa maksud tersirat dalam filem ni. Tapi itu adalah melalui pandangan aku lah. Apa pandangan hampa lepas hampa tonton filem ni? Adakah hampa nampak benda tu, ataupun hampa ada apa orang kata perspektif yang lain ke? Apa kata share pandangan hampa? Drop down your comments, your thoughts down below. Thank you for watching. Kita jumpa lagi next video. Bye bye. Usudol yang punya.